Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh warga guru SMK Kukup. Untuk sesi tengah hari ini, sesi taklimat khas berkaitan dengan sesi pembukaan sekolah bagi fasa 4, dan saya harap semua guru bersedia untuk sesi kemasukan untuk fasa 4 ini. Tapi sebelum itu, beberapa perkara ataupun pentadbiran yang perlu diketahui oleh semua rakan-rakan guru. Yang pertama sekali, ingatan saya berkaitan dengan kehadiran. Okey. Diharap rakan-rakan guru semua perlu hadir awal. Dan bila hadir awal, jangan lupa untuk punch card dan scan MySejahtera serta merekod bacaan suhu yang diperolehi pada pagi, setiap awal pagi. Ini sangat penting bagi tujuan rekod sekolah. Seterusnya, dari segi keberadaan, sekiranya guru-guru ada urusan di luar, mohon dimaklumkan pada pihak sekolah dengan merekod di dalam WhatsApp keberadaan. Dan dalam masa yang sama, berkaitan dengan BDR, kes BDR ini, guru-guru kena mohon pada sekolah sekiranya ada keperluan atas faktor yang terkesan dengan COVID-19, dan kes-kes bagi guru-guru yang memang berada di rumah, bekerja daripada rumah, untuk kelas-kelas yang masih lagi perlukan PDPR. Saya harap guru-guru memahami syarat-syarat BDR itu, tidak boleh berada di luar daripada rumah pada waktu berkenaan. Dan seterusnya, ingatan yang ketiga berkaitan dengan kenaikan pangkat. Kita mengharapkan guru-guru peka dan tahu bilakah tarikh kenaikan pangkat tuan-tuan dan puan-puan. Perlu rujuk kepada PT pentadbiran, dan juga perlu juga mengemaskini buku perkhidmatan sekiranya perlu. Ini sangat penting untuk mengelakkan keciciran dalam urusan kenaikan pangkat. Untuk yang keempat, berkaitan dengan cuti, bagi guru-guru yang mohon untuk cuti rehat, perlukan maklumat awal kepada pihak pengurusan sekolah, khususnya pada saya dan juga Cikgu Arifin yang akan menyokong dan akan mengesahkan urusan cuti tuan-tuan dan puan-puan. Bagi yang cuti, perlu ada surat doktor ataupun surat MC daripada klinik ataupun hospital, dan diserahkan juga kepada kami bagi tujuan rekod. Dan untuk perkara yang kelima, berkaitan dengan sistem yang mana diuruskan seperti APDM bagi guru-guru kelas, Hermes, e-operasi dan lain-lain sistem yang tuan-tuan ada, mohon sentiasa lihat dan dikemaskinilah atau juga yang ada di dalam sistem-sistem berkenaan, terutamanya bagi APDM lah. Maklumat-maklumat murid mestilah terkini, dan peranan guru-guru kelas utamanya untuk memaskini maklumat-maklumat murid seperti nombor telefon untuk dihubungi, mudah untuk dihubungi, begitu dengan alamat untuk rujukan pihak sekolah. Sebenarnya perkara yang keenam berkaitan dengan peperiksaan dan pentaksiran. Di tingkat sekolah kini sudah bila masuk saja sesi pembukaan sekolah, sudah tentu untuk murid tingkatan 5, fokusnya adalah persediaan percubaan bagi SPM yang dijangka bermula pada 28 November. Bagi guru-guru lain juga perlu diingat untuk PBD, iaitu pentaksiran bilik belajar, juga perlu sentiasa dikemaskini bagi tujuan pelaporan. Untuk guru-guru yang terlibat, yang ada sahaja berkaitan dengan kerja khusus, perlu juga diselesaikan segala urusan yang berkaitan dengan kerja khusus dapat diurus dan dirancang dengan baik bagi mengelakkan murid-murid tercicir dari mendapat skor untuk kerja khusus. Untuk perkara yang ketujuh berkaitan dengan PCG, yang pertamanya perlu belanja. Maknanya semua unit atau bidang boleh merujuk kepada Cik Ismawati untuk melihat baki yang ada dan perlu dibelanjakan. Kalau boleh, tindakan segera untuk dibelanjakan, sebab kita dah masuk pada bulan 11 dan nak masuk penghujung.
kalau boleh bulan 11 ni dah dibuat urusan perbelanjaan. Walau bagaimanapun, jangan lupa untuk minta bagi tanda tangan serta 3 quotation daripada syarikat ataupun kedai yang tuan-tuan pilih untuk pembelian. Ini tindakan segera. Bagi perkara ke-8 berkaitan dengan PDPC dan ataupun PDPR, jangan lupa berkaitan dengan ERPH. Bagi mereka guru-guru yang tercicir masih lagi belum mengemaskini atau menghantar, turn in itu perlu dilakukan sebaiknya mengikut masa yang ditetapkan. Dan bagi guru yang bersemuka, bagi guru yang sesi penggiliran, kena memastikan dari segi persediaan bahan yang disediakan itu perlulah bahan-bahan yang berkualiti yang boleh digunakan bagi murid yang perlu untuk kendiri di rumah. Maknanya guru-guru kena sediakan bahan-bahan yang bersesuaian supaya mereka boleh belajar di rumah secara kendiri. Untuk perkara yang ke-9, lebih kepada persediaan kelas ataupun bilik-bilik khas, di mana susun atur perlu pematuhan SOP, ada label-label khas, dan kelas dan juga bilik-bilik khas dah boleh bersedia untuk menerima kehadiran murid lah. Dan hari ini ada hari terakhir untuk murid-murid yang penggiliran ini, di mana selepas ini minggu depan murid-murid tingkatan 5 akan masuk secara penuh. Untuk disiplin, suka diingatkan agar kita kena memainkan peranan untuk sentiasa mengingatkan murid dari segi kehadiran, dari segi kekemasan. Ini saya mengharapkanlah dari segi aspek berkenaan, mana-mana murid-murid yang tidak hadir, perlu dikeluarkan surat-surat amaran yang terus kepada ibu bapa. Kalau boleh, guru-guru perlu menghubungi murid-murid yang kekerapan tidak hadir itu agak serius. Walau bagaimanapun, apa juga masalah yang dihadapi oleh guru-guru seharusnya dirujuk kepada barisan pentadbir terutamanya. Kalau berkaitan dengan HEM, rujuklah kepada HEM. Kalau berkaitan dengan kurikulum, boleh dirujuk kepada Cikgu Arifin. Begitu juga dengan berkaitan dengan co-curriculum, perlu dirujuk kepada Ustaz Sukri. Dan diharap kita dapat bersedia dengan sepenuhnya apabila naik sekolah nanti. Walaupun maklumat pentadbiran ini saya memberikan secara umum, saya harap rakan-rakan guru mengambil cakna, mengambil perhatian kepada apa yang disampaikan ni supaya tidak terlepas dari sudut makluman yang disampaikan, supaya kita tidak terlepas daripada apa juga sebarang perkara-perkara yang berkaitan. Seterusnya, kalau dekat sini, ini minggu hadir ke sekolah lah, minggu hadir ke sekolah. Kita hanya berbaki, kalau termasuk minggu ini, 1, 2, 3, 4, 5, ada lebih kurang 6 minggu lagi kita akan untuk berhadapan dengan murid. Minggu yang ketiga tu, iaitu bermula 3 hingga 7 bulan 11, minggu ini dan hari Ahad kita dah cuti di Bali. Bagi yang balik ke kampung ataupun urusan-urusan di luar, kita harap anda dapat memastikan dari segi aspek keselamatan dan kesihatan. Walaupun kita berada di mana-mana, kita pastikan SOP tetap dipatuhi lah. Gambaran yang ada dekat sini ini memberi gambaran kepada semua. Kalau ditanya oleh ibu bapa, tuan-tuan juga ada dalam makluman. Misalnya kehadiran kelas peperiksaan awam penuh tanpa penggiliran, kecuali lain-lain tingkatan lah. Maksudnya setakat ini kehadiran kelas penuh itu 6 atas, 6 bawah, tingkatan 5 sepenuhnya. Yang lain-lain tingkatan 3 dan tingkatan 4 masih lagi penggiliran, manakala tingkatan 1 dan tingkatan 2 masih lagi GPA. Dan kita tunggu selepas ini akan ada kenaikan pada 14 hari bulan bagi tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi untuk sedikit catatan yang di bawah tu, dari segi peralihan 4 permata dan 4 nilam tiada kumpulan penggiliran A dan B. Ini
untuk makluman kepada semualah. Jadi saya rasa untuk sesi kali ini kita dengan berbaki 6 minggu saja lagi persekolahan, kita harap kita dapat bersedialah dengan sebaik yang mungkin. Apa juga isu dan masalah perlu dalam makluman pihak sekolah. Sekali lagi diingatkan berkaitan dengan isu-isu yang ada dalam kalangan murid, dari segi kehadiran, dari segi apa juga perkara perlu dalam makluman pentadbiran lah, perlu dalam pentadbiran supaya kita dapat uruskan, dapat selesaikan. Dan inilah masanya kita nak memainkan peranan-peranan dalam membantu untuk murid-murid untuk hadir ke sekolah. Kalau tuan-tuan tidak memaklumkan kepada pihak sekolah berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan murid, agak sukar untuk unit bimbingan kaunseling terutamanya, unit disiplin terutamanya untuk membantu menyelesaikan perkara yang berkaitan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berada pada hari ini untuk maklumat-maklumat yang disampaikan ini. Diharap rakan-rakan guru semuanya bersedia dan didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan selamat bercuti untuk tempoh 3 hingga 7 hari bulan 11, dan kita akan berjumpa insya-Allah pada 8 November 2021. Bagi murid asrama, mereka akan berada di asrama. Okey, kalau ada pertanyaan daripada pihak luar, murid-murid asrama masih lagi berada di asrama. Okey, maknanya warden pun tak boleh balik. Okey, berada di asrama. Jadi sebab itu kadang-kadang kita lihat inilah pengorbanan yang ada pada kita. Dan ingatan terakhir, mulai 8 November guru sesi pagi wajib hadir bertugas di sekolah. Sekiranya ada masalah, kena maklumkan kepada pihak sekolah. Okey, ingatkan sekali lagi, pada 8 November guru sesi pagi wajib hadir ke sekolah. Untuk sesi petang masih lagi berada untuk dia. Tetapi sekiranya tuan-tuan untuk sesi petang ada keperluan untuk hadir ke sekolah atas faktor dari segi penyediaan bahan dan melaksanakan PDPR di sekolah, tiada halangan dan masalah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.